Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan berkaitan dengan pemindahan dan pendermaan organ. Nama saya Nufarisha binti Mahmud, nombor matrik I1730238. Okey, kita tengok kepada pengenalan. Yang pertama, kesihatan merupakan perkara yang penting dalam kehidupan. Hal ini kerana apabila tubuh badan kita sihat, kita dapat melakukan pelbagai perkara dengan lebih mudah. Seperti kita boleh melakukan amal ibadat kepada Allah, kita boleh bekerja dan sebagainya. Kedua, dunia perubatan mengatakan bahawa pemindahan organ mampu menyelamatkan nyawa orang lain dan memberi harapan terbaru kepada mereka. Hal ini kerana tanpa kita sedar bahawa apabila kita mendermakan sesuatu organ kita kepada orang yang memerlukan, kita boleh menyelamatkan nyawa mereka dan juga memberi harapan ataupun memberi kehidupan yang lebih selesa kepada mereka kelak. Yang ketiga, manusia mestilah menggunakan akal fikiran untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, termasuklah dalam hal kesihatan dan juga rawatan, yang mana kita boleh mencari pelbagai ikhtiar menggunakan logik akal kita untuk menyelesaikan sesuatu masalah yang dihadapi. Keempat, pelbagai kaedah dan rawatan yang disediakan pada zaman yang serba canggih ini. Okey, seperti yang kita tahu, pada zaman sekarang ini pelbagai teknologi dan juga pelbagai kaedah dan rawatan yang disediakan, tetapi ia memerlukan kepada kos yang tinggi. Seterusnya, kita tengok definisi pemindahan organ. Pemindahan organ ialah suatu pembedahan bagi menggantikan organ yang bermasalah atau berpenyakit dengan organ yang baru. Okey, contohnya macam kegagalan buah pinggang, yang mana jika seseorang itu mengalami kegagalan buah pinggang, kita boleh melakukan pembedahan dengan menggantikan organ yang baru. Okey, kedua, pendermaan organ. Okey, pendermaan organ ialah suatu prosedur pembedahan yang melibatkan pemindahan organ dari penderma kepada penerima organ. Okey, dalam pendermaan organ ini dia melibatkan dua pihak, iaitu penderma dan juga penerima. Penderma ini adalah orang yang menderma organ kepada yang memerlukan, dan penerima pula adalah orang yang menghadapi macam dia menghadapi kegagalan ataupun menghadapi penyakit, yang mana apabila ia tidak melakukan pembedahan, ia boleh mendatangkan maut kepadanya. Maka pembedahan yang dilakukan itu boleh menyelamatkan nyawa seseorang itu. Okey, yang ketiga ialah jenis pendermaan. Okey, jenis pendermaan ini terbahagi kepada dua, iaitu pendermaan organ kadaveri dan juga pendermaan organ semasa hidup. Okey, jenis pendermaan ini akan dijelaskan oleh pembentang yang seterusnya. Sekian daripada saya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Atirah binti Muhammad Anwar. Nombor matrik I1730241 akan menyambung pembentangan seterusnya, iaitu Islam dan sejarah pemindahan atau penerimaan organ. Okey. Jadi pemindahan organ ni telah berlaku sejak zaman dahulu lagi, yakni antaranya pada zaman Nabi Adam AS. Peristiwa tersebut berlaku semasa Allah ingin menciptakan pasangan bagi Nabi Adam AS, di mana Allah SWT telah memindahkan tulang rusuk kiri Nabi Adam AS ke dalam tubuh badan Siti Hawa. Menurut cerita ulama, ketika Allah SWT ingin menciptakan pasangan bagi Nabi Adam AS, baginda berbaring mengiring sebelah kanan sebelum tertidur. Dalam masa tidur itulah Allah SWT jadikan Siti Hawa daripada tulang rusuk kiri Nabi Adam AS. Jadi ini menunjukkan tulang rusuk kiri Nabi Adam AS telah dipindahkan dari tempat asalnya dan diletakkan ke dalam tubuh badan Siti Hawa. Okey. Seterusnya pada zaman Rasulullah SAW pula,
baginda telah memindahkan mata seorang syahid ke dalam mata Qatadah Ibn Nu'man yang terkeluar semasa perang Uhud. Okey. Jadi semasa perang Uhud pada tahun ketiga Hijrah, kaum muslimin mengalami kekalahan di awal pertempuran. Jadi beberapa sahabat gugurlah dalam pertempuran tersebut. Dan yang lainnya mengalami luka yang parah. Di antara sahabat yang mengalami luka yang parah tadi adalah Qatadah Ibn Nu'man, di mana salah satu mata beliau terkeluar disebabkan terkena anak panah dekat mata tersebut. Jadi bola mata beliau macam terkeluar lah sikit daripada tempatnya. Jadi orang kata secara logiknya, kalau mata yang terkeluar seperti yang beliau alami tersebut, orang kata tak mungkin lah boleh sembuh semula. Jadi sebahagian sahabat kata nak potong mata tersebut. Tetapi sebahagian sahabat lain pula nak bagi tahu terlebih dahulu perkara tersebut kepada Rasulullah SAW. Dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah SWT, baginda Rasulullah SAW meletakkan semula mata tersebut ke tempat asalnya, ke mata Qatadah Ibn Nu'man. Jadi mata Qatadah Ibn Nu'man dapat melihat semula, bahkan lebih baik dibandingkan sebelum ni. Dan beliau pun tak rasa sakit lah dekat mata tersebut. Okey. Seterusnya, jadi proses pemindahan organ ni bermula dari penciptaan Nabi Adam AS kepada pasangannya Siti Hawa. Ini menunjukkan proses ini telah wujud seawal kejadian manusia ketika belum diturunkan ke dunia lagi. Jadi kejadian-kejadian ini menunjukkan bahawa pemindahan organ bukanlah satu isu yang terasing lagi bagi Islam. Okey. Sekian itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Kita pergi ke pemandangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Ashikin binti Marzuki. Nombor matrik I181024647. Okey, saya akan membentangkan iaitu tentang jenis pemindahan atau pendermaan organ. Okey, jenis-jenis pemindahan terdapat 4 perkara iaitu autograf, isograf, allograf dan xenograf. Okey, autograf ialah pemindahan organ dari satu kawasan ke kawasan yang lain bagi individu yang sama. Contohnya, memindahkan kulit yang normal ke kawasan yang terbakar. Kaedah ini adalah yang paling selamat kerana tiada reaksi imuniti. Okey, yang kedua, isograf. Isograf adalah pemindahan antara dua individu yang mempunyai genetik yang sama. Contohnya, kembar seiras. Okey, pemindahan jenis ini juga tidak menghasilkan reaksi imuniti kerana mempunyai struktur genetik yang sama. Yang ketiga, allograf. Okey, allograf ini ialah pemindahan antara dua individu yang mempunyai genetik yang berbeza tetapi dalam kalangan spesies yang sama. Kaedah ini berlaku penolakan dari reaksi imuniti kerana mempunyai struktur genetik yang tidak sesuai. Yang keempat adalah xenograf. Xenograf ini adalah pemindahan antara penderma dan penerima daripada spesies yang berlainan. Okey, contohnya seperti pemindahan organ babi kepada manusia. Tetapi sampai sekarang tiada lagi pemindahan yang direkodkan berjaya setakat ini. Okey, kita pergi kepada jenis-jenis pendermaan. Okey, jenis-jenis pendermaan terbahagi pada dua iaitu pendermaan organ kadaverik, iaitu pendermaan organ setelah meninggal dunia. Yang kedua adalah pendermaan organ semasa hidup. Okey, pendermaan organ kadaverik ni, organ ni akan dikeluarkan selepas penderma tersebut meninggal dunia. Okey, selalunya
pihak hospital akan meminta kebenaran keluarga si mati untuk memberi keizinan supaya berlakunya pendermaan organ ini. Okey, seseorang yang telah meninggal dunia, dia boleh mendermakan buah pinggang, hati, jantung, paru-paru dan juga tisu seperti kornea iaitu mata, kulit, injap jantung dan tulang. Okey, bagi pendermaan organ semasa hidup, ia berlaku apabila seseorang yang masih hidup boleh mendermakan sebahagian dari hatinya atau salah satu buah pinggang. Hanya 2 organ itu sahaja yang boleh didermakan bagi seseorang yang hidup. Dan penderma organ ni kebiasaannya akan berlaku dalam kalangan ahli keluarga ataupun pasangan suami isteri. Sebab apa? Kalau dah diambil daripada orang luar, kebanyakannya akan berlaku ketidakserasian dari segi hati dia ataupun daripada buah pinggang dia. Sebab tu akan berlaku dalam kalangan ahli keluarga atau pasangan suami isteri saja. Okey, setakat itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama adalah Syahbiti Mahtar, I181026676. Seterusnya kita masuk kepada proses pemindahan organ. Proses pemindahan organ ataupun transplantasi telah bermula sejak tahun 1975. Penderma organ dibolehkan sekiranya seseorang itu mendaftar dirinya sebagai penderma organ. Borang pendaftaran iaitu pengikrar penderma organ ini boleh didapati di mana-mana hospital kerajaan atau Jabatan Kesihatan Daerah-daerah atau Pusat Kesihatan Daerah atau Pusat Sumber Transplant, iaitu contohnya Hospital Raja Permaisuri Bainun di Ipoh, Pusat Sumber Transplant Hospital Pulau Pinang, Pusat Sumber Transplant Hospital Sultanah Aminah Johor. Atau boleh memuat turun secara online di mana-mana laman web Pusat Sumber Transplant Nasional. Pusat Sumber Transplant Nasional ini objektif utama diadakan adalah untuk mendapatkan lebih ramai pengikrar penderma organ untuk menderma kadaverik iaitu selepas kematian. Peranan utamanya iaitu pusat pendaftaran pengikrar penderma organ dan tisu serta menyimpan pengkalan data untuk tentang bakal penderma-penderma. Antara organ yang boleh didermakan di Malaysia ialah jantung, paru-paru, hati dan buah pinggang. Dan antara tisu yang boleh ditermakan ialah injap jantung, mata, iaitu kornea, tulang dan kulit. Okey, ini antara contoh-contoh borang pendaftaran untuk seseorang itu mendaftar diri sebagai penderma organ, dan ini adalah kad sesudah seseorang itu mendaftar sebagai penderma organ dan berikrar untuk menderma organ. Penderma organ ini terbuka kepada semua golongan kecuali penghidap penyakit berjangkit seperti HIV, AIDS, hepatitis B, C dan sifili. Okey, kepada kanak-kanak ataupun remaja yang kurang berumur dari 18 tahun perlulah mendapat kebenaran secara bertulis daripada ibu bapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Nurul Hazirah binti Umar, nama matrik I1730237. Saya akan membincangkan mengenai pandangan fatwa atau ulama dalam pemindahan atau pendermaan organ. Pandangan-pandangan yang dikeluarkan oleh ulama Islam berkaitan pemindahan organ adalah bersifat ijtihadi, iaitu ijtihad yang dilakukan berdasarkan kepada pendekatan-pendekatan hukum fiqah. Yang pertama, menurut
pandangan fatwa kebangsaan Malaysia, pemindahan jantung dan mata orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup adalah dibenarkan dan hukumnya adalah harus dalam Islam. Akan tetapi, sebelum bermulanya proses bagi pemindahan atau penerimaan organ ini, penerima perlulah mendapat persetujuan daripada keluarga terdekat penerima ataupun dilakukan atas kerelaan penerima itu sendiri melalui wasiat dan juga daripada surat perakuan kerajaan sekiranya penerima itu tidak mempunyai waris. Ini adalah bertujuan untuk kebaikan dan mendapat faedah dalam kehidupan masyarakat, iaitu dengan memberi pertolongan melalui cara yang sedemikian. Dalam agama Islam, mengharuskan perbuatan pemindahan organ ini kerana pemindahan dan penerimaan organ merupakan tuntutan bagi memelihara nyawa manusia yang merupakan salah satu daripada konsep maqasid syariah. Seterusnya, menurut pandangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, beliau mengharuskan transplant dalam keadaan darurat dengan syarat tidak membawa kepada kemudaratan besar kepada penerima. Transplant adalah proses pemindahan dan menggantikan organ atau tisu yang tidak berfungsi kepada organ atau tisu yang sihat dan masih berfungsi kepada orang lain. Maksudnya beliau di sini adalah penerima harus mengesahkan terlebih dahulu oleh pakar perubatan bahawa penerimaan itu tidak akan membahayakan kesihatan dan menyebabkan kematian kepada si penerima. Seterusnya, kita masuk kepada dalil. Dalil dalam firman Allah SWT yang bermaksud Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Ayat ini menerangkan jika seseorang itu berada dalam kesukaran dan tidak mampu ditanggung olehnya disebabkan penyakitnya yang berterusan, maka ayat ini diturunkan sebagai memberi kelonggaran kepadanya bagi menghilangkan kesukaran tersebut. Sebagai contoh, pesakit yang menghidap kegagalan organ pada peringkat akhir yang berhadapan dengan kematian, pemindahan organ ini akan menjadi satu pilihan yang diberikan kelonggaran oleh hukum syarak sebagai ikhtiar bagi menyelamatkan nyawa pesakit tersebut. Kemudian kita masuk pada hukum pemindahan atau penerimaan organ. Terdapat 3 hukum di sini, iaitu yang pertama, hukum berdasarkan kaedah fiqh. Pada poin yang pertama, segala urusan mengikut tujuan. Dalam kaedah fiqh ini, sesuatu perbuatan dinilai berdasarkan niat atau tujuan yang dilakukan. Tujuan bagi pemindahan organ ini adalah bagi menyelamatkan nyawa pesakit dan bukannya tujuan dilakukan dengan niat yang buruk seperti menghina atau menyeksa mayat tersebut. Seterusnya kita masuk pada kemudaratan perlu dihilangkan. Menghilangkan kemudaratan adalah salah satu tuntutan dalam hukum syarak kerana rawatan pemindahan organ ini adalah pilihan kepada kemudaratan yang lebih ringan berbanding kepada kemudaratan yang lebih besar. Sebagai contoh, kita tidak boleh membiarkan pesakit yang memerlukan organ itu dalam keadaan menderita sehingga meninggal dunia tanpa berlakunya proses pemindahan organ dalam tubuh badan pesakit tersebut. Kemudian kita masuk pada kesukaran membawa kepada kemudahan. Dalam hukum syarak telah memberi kelonggaran dalam keadaan darurat dengan membenarkan perkara yang haram dengan syarat tidak ada pilihan yang halal baginya lagi. Maksudnya di sini pilihan yang terakhir bagi menyelamatkan pesakit itu ialah dengan melalui rawatan pemindahan organ sahaja. Kemudian kita masuk kepada hukum menjual beli organ. Kebanyakan ahli fiqh telah mengharamkan jual beli organ atau tubuh badan anggota manusia kerana jasad atau anggota badan manusia merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi manusia dan bukanlah barang jualan yang boleh dijadikan jual beli. Kerana jual beli organ bukanlah hak milik manusia, akan tetapi pemilik yang hakiki ialah penciptanya, iaitu hak Allah SWT. Seterusnya kita masuk kepada hukum mengembalikan anggota badan yang terpisah. Terdapat 2 hukum di sini, iaitu hukum haram. Diharamkan bagi mereka yang menerima hukum hudud atau qisas kerana hukum hudud dan qisas merupakan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Allah SWT kepada hambanya yang bersalah supaya pesalah tidak melakukan kesalahan lama secara berulang kali. Kemudian hukum harus diharuskan mengembalikan semula anggota badan yang terpisah jika berlakunya kesilapan kepada orang yang tidak bersalah setelah pelaksanaan hudud dan qisas dilakukan tanpa dipersengajakan. Sekian, itu saja daripada saya. Kita terus pada pembentang seterusnya. Sekian, terima kasih. Seterusnya masuk kepada salah faham dan isu semasa. Okey, nama saya Nur Azmar binti Muhammad Sukri, nombor matrik I18102747. Okey, antara salah faham masyarakat adalah penerimaan organ ini akan menyebabkan rasa sakit. Derma organ juga haram di sisi Islam dan juga ia takut jenazah terseksa. Okey, ini adalah antara salah faham masyarakat mengenai penerimaan organ.
yang mana perkara ini telah menyebabkan ramai di antara mereka enggan untuk menjadi penderma organ di dalam negara Malaysia ini. Poin yang pertama adalah pendermaan organ ini bertentangan dengan agama. Ini sangatlah tidak betul kerana Islam sendiri telah mengharuskan umatnya untuk mendermakan organ selepas meninggal dunia. Dan di sisi agama, tiada halangan untuk kita berbuat demikian. Seterusnya, penderma ini akan menyahidkan mayat. Tidak, kerana itulah Islam menyuruh kita untuk mendermakan organ selepas meninggal dunia. Kerana selepas meninggal kita sudah tidak ada apa-apa tanggungan lagi dan juga tidak mempunyai apa-apa rasa. Maka untuk menepis segala salah faham tersebut, datang Dr. Laila Yasmin Mansur, iaitu Ketua Pengurus Klinikal Pusat Sumber Transplant Nasional, beliau menjelaskan bahawa pemindahan atau pendermaan organ ini tidak akan menjejaskan rupa atau bentuk tubuh jenazah tersebut. Dan pengebumian juga dijalankan seperti biasa. Pembedahan ini tidak akan menyebabkan jenazah menjadi cacat. Sebaliknya tiada apa yang berubah. Dan juga jenazah juga boleh dikebumikan seperti biasa. Seterusnya berkaitan dengan seorang penyanyi yang sanggup untuk mendermakan buah pinggang kepada suaminya. Isu ini berlaku pada 19 Jun 2018, yang mana suami kepada penyanyi Dayaku Intan yang popular dengan lagu raya Senandung Hari Raya Untukmu, yang mengidap kencing manis dan darah tinggi pada awalnya. Tapi setahun kemudian, suami beliau terkena wabak kencing tikus yang disyaki dari bekas minuman ketika beliau dan suami bertandang ke rumah seorang rakan. Jadi disebabkan kemudian tanpa disedari, buah pinggang suaminya itu perlahan-lahan mengalami masalah sehinggalah rosak sepenuhnya. Maka oleh disebabkan pelbagai persepsi negatif, maka tidak ramai yang ingin menjadi penderma. Maka telah menyebabkan suaminya itu mengalami kesukaran untuk mencari penderma. Oleh itu, beliau buat keputusan untuk mendermakan buah pinggang beliau kepada suami. Jadi, apa yang ingin saya katakan di sini adalah sangatlah penting untuk kita menjauhi persepsi negatif berkenaan dengan pemindahan dan pendermaan organ ini. Kerana tanpa disedari, persepsi tersebut telah menyebabkan ramai masyarakat yang enggan untuk menjadi penderma, dan oleh sebab itulah ramai yang menderita kerana kerosakan organ. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah Fitra binti Yusuf, I1730248, dan saya akan menerangkan mengenai kesan-kesan terhadap pemindahan atau pendermaan organ. Okey, yang pertama kita tengok dekat kesan positif, iaitu akan mewujudkan hubungan psikologi dan kemanusiaan yang positif. Okey, yang mana penderma organ ini akan dapat merapatkan hubungan kekeluargaan di antara penderma dan penerima walaupun kita kata tiada pertalian darah, dan ini akan membuka mata masyarakat tentang pentingnya sifat kemanusiaan. Okey, yang kedua ialah meningkatkan pemahaman tentang bidang tertentu, di mana kejayaan pendermaan organ ini telah memperluaskan dan meningkatkan pemahaman pakar-pakar tentang bidang sel biologi, imunologi dan leukotik. Okey, kita tengok kepada contoh yang ketiga, iaitu dapat mengatasi masalah menyembuhkan penyakit yang berkaitan dengan organ, di mana pihak sains ataupun doktor yang merawat pesakit yang tidak dapat menyembuhkan penyakit, maka dengan cara pendermaan organ inilah dapat menyembuhkan pesakit. Okey, saya bagi contoh untuk pendermaan organ hati, di mana seseorang itu mempunyai hati yang telah rosak sejak dilahirkan, maka dengan pendermaan organ hati ini kepada pesakit dapat menyembuhkan pesakit itu. Okey, yang keempat ialah memberi harapan baru kepada pesakit.
Contohnya seperti pemindahan organ tangan itu kepada pesakit tangan kudung, di mana ia dapat memberi peluang kepada pesakit yang tangan dia kudung tu dapat menjalani kehidupan seperti biasa, seperti orang lain secara normal. Okey, kita tengok kepada kesan negatif. Okey, kesan negatif yang pertama ialah menghadapi tentangan daripada masyarakat, iaitu menghadapi tentangan hebat daripada masyarakat yang tidak bersedia untuk menjadikan organ sebagai amalan. Kerana generasi lama dahulu ni, mereka ni kurang terbuka untuk menerima amalan ini. Okey, yang kedua ialah timbulnya isu komersialisasi, di mana wujudnya soal ganjaran dan bayaran yang harus diberi terhadap pengorbanan yang telah dilakukan, di mana hal ini akan timbul kontroversi. Ada sesetengah pihak ni mengharapkan pendermaan yang diberi itu atas dasar sukarela tanpa mengharapkan ganjaran. Okey, yang ketiga adalah komplikasi yang timbul terhadap penderma organ, di mana penderma ini terpaksa menghadapi risiko kesihatan yang terancam, yang sebelum ini sihat sahaja sebelum melakukan pendermaan organ. Selepas dia melakukan pendermaan organ ni, dia kurang sihat sikit. Mungkin disebabkan simptom pendermaan organ itu kan. Okey, yang keempat adalah pengabaian soal kerelaan penderma, yang mana wujud tekanan untuk menderma. Jika tidak melakukan ni, mereka takut disisih oleh keluarga ataupun institusi masyarakat. Dan saya rasa setakat itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nur Fatin Hazwani binti Muhammad Nasri, nombor matrik I17302377. Okey, seterusnya saya akan masuk kepada kesimpulan. Okey, yang pertama, pendermaan ataupun pemindahan organ ini merupakan salah satu kaedah perubatan moden yang dapat menyelamatkan banyak nyawa. Oleh itu, hukumnya adalah diharuskan selagi menepati kehendak syarak. Memindahkan anggota dan organ manusia ini, jika daripada manusia, maka ia dalam dua keadaan, sama ada seseorang itu masih hidup ataupun sudah meninggal dunia. Jika seseorang itu masih hidup, maka ia daripada dua bentuk. Okey, yang pertama, daripada dirinya sendiri ataupun daripada orang lain. Okay. Jika pendermaan organ ini daripada dirinya sendiri, maka hukumnya adalah diharuskan. Manakala daripada orang lain, ketika itu terdapat dua pandangan. Okay, pandangan yang pertama, anggota yang tunggal yang membawa kepada matinya seseorang jika dipindahkan, maka hukumnya adalah diharamkan. Dan pandangan yang kedua, anggota yang lain hukumnya jika sekiranya daripada orang Islam kepada orang Islam atau daripada orang non-Muslim kepada orang Islam, hukumnya adalah harus. Tetapi janganlah organ yang dipindahkan itu melibatkan nasab keturunan seseorang itu. Okay, kemudian yang kedua, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah meletakkan pengorbanan jiwa raga pada peringkat yang tertinggi sekali. Daripada 10 jenis pengorbanan yang beliau sebutkan dalam Maharij Al-Salikin. Penderma organ ini boleh dikategorikan di bawah pengorbanan jiwa raga seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini. Okay, ini kerana penderma itu sanggup menderma organnya kepada pesakit yang memerlukannya dengan syarat yang ditetapkan. Menyelamatkan nyawa manusia itu adalah salah satu daripada tumpuan penjagaan syarak dalam Islam. Okay, dan yang terakhir, pendermaan ataupun pemindahan organ dapat melahirkan individu dan masyarakat yang mempunyai rasa tanggungjawab untuk membantu antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang agama, bangsa, pangkat dan seumpamanya. Ini sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.